اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم أنت لها ولو عزمت فرجها بفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. يا معلم إبراهيم الحكمة علمني. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أعطني محبتك ومعرفتك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله الكرام، ثم إلى أرواح أسن الأكرمين سيدي أحمد بإدريس وسيدي إبراهيم الرشيد وسيدي محمد دندراوي وسيدي شيخ محسن اللينجي وسيدي شيخ أحمد محسن المكي وسيدي شيخ علي بن موسى وسيدي شيخ داود بن حسن، ثم إلى أرواح سائر المشايخ الطريقة الأحمدية راشدية دندروية وغيرها أولئك سرد من أسماء الطرق المرضية والأخذين أنهم المنتسبين إليهم، ثم إلى أرواح سائر الأقطاب والأفراد والأوتاد والأبدال والأنجاب والأخيار والأنصار والعرفاء والنجباء والأمناء، وإلى سارج الغيب وسائر الأهل النوبة وسائر الأولياء الله تعالى الذين كانوا في مشارق الأرض ومغاربها أحياء وأمواتا قديما وحديثا، ثم إلى سائر الحاضرين وآبائنا وأمهاتنا ولمن أحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وخصوصا لهذا المؤلف ومصنف حجي أبو بكر بن حجي حسن. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillah, bermula segala puji dan kesyukuran terus menerus dipanjat dan dirafakkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang masih memuliakan oleh Dia kepada kita sehingga pada malam ini, yang tak dapat tidak tanda kemuliaan Allah Ta'ala itu dengan dipilih kepada kita untuk hadir dan duduk dalam satu majlis ilmu, yang mudah-mudahan keberadaannya kita pada malam ini bukan sahaja dicampakkan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan daripada apa yang dibacakan dan mudah-mudahan daripada apa yang dipahamkan, maka terbit pada hati satu keyakinan, dan mudah-mudahan datang kepada hati untuk kita beramal, yang mudah-mudahan hanya semata amal dengan ilmu itu yang membawa kita mendekatkan diri kepada Allah, yang membawa kita mengenal kepada Allah, yang membawa kita kasih kepada Nabi, yang membawa kita dekat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya, alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang masih lagi menghidupkan oleh Dia kepada kita sehingga pada malam ini, yang tak dapat tidak keberadaannya kita dalam satu malam di antara malam-malamnya bulan Rabiul Awal, satu bulan yang begitu karamah, satu bulan yang begitu indah, satu bulan yang didatangkan kepada kita rahmatan lil alamin, iaitu dikaruniakan kepada kita akan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sebagaimana tuan-tuan maklum, kedatangannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita bukan sahaja kita yang bernama manusia mendapat manfaat, bahkan ikan di lautan dan hayawan di daratan, langit dan juga bumi, alam serta cakrawalanya,
Arash, Lauh Mahfuz, kursi, dan apa jua yang ada di alam semesta ini, semuanya mendapat kebaikan, semuanya mendapat kerahmatan, semuanya mendapat kebaikan terhasil daripada diberanakkan akan baginda Nabi SAW. Maka bila mana mereka mengetahui satu karunia yang begitu besar yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan ini, iaitu bulan Rabiul Awal, maka mereka berseronok, maka mereka bergembira, maka mereka bersyukur, maka mereka mendatangkan kesukaan dengan diadakan majlis, dengan diadakan maulid, dengan diadakan program, dengan diadakan apa jua atur cara, dalam arti kata untuk mengadakan kegembiraan di atas hari yang diperanakkan akan baginda Nabi SAW. Namun satu kerugian yang berlaku bila mana kita sebut bulan Rabiul Awal, dimasyhurkan, dipahamkan kepada kita sebagai bulan maulid. Nak baca maulid pun boleh, nak baca maulud pun boleh. Jangan bergaduh, jangan berbalah. Kalau dibaca maulud, di atas timbangan isim maf'ul, maf'ulun mauludun, yang diberanakkan akan Nabi. Kalau dibaca maulid, atas timbangan isim zaman, hari Nabi beranak, boleh baca belaka, maulid ataupun maulud. Di antara kerugian yang berlaku dalam keseronokannya kita bergembira pada bulan ini, di atas bulan yang dilahirkan, diperanakkan akan baginda Nabi SAW, masih lagi ramai di antara kita kadang-kadang tidak memahami, kadang-kadang tidak mengetahui, dan kadang-kadang tidak mahu ambil tahu berkenaan kelebihan ataupun dalil ataupun hujah yang membolehkan diadakan majlis maulidin Nabi SAW. Dengan arti kata yang lain, ada di antara kita yang masih lagi beramal dengan majlis maulid Nabi dalam keadaan ikut-ikutan. Masih lagi ada di antara kita yang mengamalkan akan yang dikatakan majlis maulid Nabi dalam keadaan tidak mengetahui hujah, dalil dan sebagainya. Dengan arti kata, apa yang hamba nak beri faham kepada tuan-tuan, boleh jadi pada hari ini atau boleh jadi pada bulan ini, tuan-tuan di antara golongan yang masih lagi menyokong akan majlis maulid Nabi SAW. Tetapi ingat, dalam keadaan kejahilan, dalam keadaan ketidakpahaman, dalam keadaan kita tidak mengetahui hujah, dalil dan sebagainya, ditakuti besok atau lusa atau bulan yang akan datang atau tahun yang akan datang, tuan-tuan pula menjadi golongan orang yang menafikan majlis maulid Nabi SAW. Tuan-tuan pula diuji oleh Allah Ta'ala menjadi satu golongan orang yang mempertikaikan majlis maulid Nabi SAW. Kerana apa? Satu hujah semata-mata, iaitu bila mana kita melakukan satu amalan dalam keadaan kejahilan. Sebagai contoh, tak payahlah kita sebut bab majlis maulid Nabi yang tuan-tuan adakan setahun sekali. Banyak lagi amalan dalam kehidupan kita bila mana dilakukan dalam keadaan kejahilan. Dah, bila datang sedikit angin yang datang, bukan angin ribut, baru angin sepoi-sepoi bahasa yang mendatang pada kita, kadang-kadang kita dah goyang. Kadang-kadang kita dah tak tahu hala tuju, tak tahu haluan dan sebagainya. Akhir sekali kita pertikai. Sebagai contoh, sapu muka selepas daripada sembahyang. Hamba nak bagi contoh. Bila mana amalan dilakukan dalam keadaan kejahilan, tuan-tuan masih lagi buat. Tiba-tiba bila datang ujian, bila orang cucuk, bila orang tanya, tuan-tuan tak boleh jawab. Akhir sekali tuan-tuan boleh bertukar dengan mempertikai. Hamba ulang balik. Sebagai contoh, amalan sapu muka selepas daripada sembahyang. Berapa ramai di antara kita? Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian dia sapu muka. Hamba tanya, tuan-tuan jawab dalam diri masing-masing. Tak payah buka mulut.
Waktu aku sapu muka, persoalan yang pertama yang perlu tuan-tuan tanya, pernah ke tidak Nabi sapu muka? Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, hamba tanya, tuan-tuan jawab dalam hati. Ketika aku sapu muka, apakah doa yang Nabi baca dan apakah doa yang aku baca? Bermakna daripada dua soalan ni, kalau tuan-tuan tak boleh jawab salah satu, jaga. Hari ni tuan-tuan masih lagi beramal, lepas salam sapu muka, lepas salam sapu muka. Maka besok bila datang satu golongan, dia tanya kepada kita, Nabi pernah sapu muka ke? Maka kita boleh jawab tak? Syekh, boleh jawab tak? Tak, kerana kita melakukan amalan selama ni dalam keadaan kejahilan. Maka bila dia tanya kepada kita, lantas kita tak boleh jawab, kemudian dia tekan kita, tak, Nabi tak pernah sapu muka, maka tinggalkan sapu muka selepas daripada sembahyang. Setelah daripada itu, kita menjadi golongan orang yang tidak beramal, dan kita pula menjadi golongan mempertikaikan amalan orang lain. Maka kita pula menjadi golongan, ni tanya pula, ni Nabi sapu muka tak lepas sembahyang? Allahumma salli ala Muhammad. Akibat kejahilannya kita, menjahilkan pula orang lain. Jadi kepada tuan-tuan yang sapu muka, mengaji, mempelajari, mendengari akan hadis daripada Nabi SAW, mudah-mudahan jangan kata angin sepoi-sepoi bahasa. Sekalipun ribut yang mendatang, tuan-tuan akan tetap beramal, kerana aku yakin amalan ini datang daripada Nabi SAW. Jadi caranya mudah, kita belajar. Jadi kepada tuan-tuan yang sapu muka, hadis yang dirawikan daripada Anas bin Malik, ada juga hadis yang dirawikan daripada Ibnu Mas'ud. Berkata Ibnu Mas'ud, setelah aku melihat Nabi memberi salam, diletak telapak tangan yang mulia di atas ubun-ubun. Tuan-tuan nak tengok orang tu belajar dengan tak belajar, tengok cara tapak tangan ni. Kalau dia tarik dari depan, tak belajar, ikut-ikutan. Kalau dia tarik dari belakang, tak belajar, ikut-ikutan. Kalau dia tarik dari tepi, tak belajar, ikut-ikutan. Nabi buat, Nabi letak di atas ubun-ubun. Seraya membaca oleh Nabi SAW, Asyhadu an la ilaha illallahur rahmanur rahim, Allahumma azhib annil hamma wal hazan. Tuan-tuan nak amal isyak sekali lagi, tak payah baca bahasa Arab, baca bahasa Melayu pun tak apa. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah, ya Tuhanku, jauhkan aku dari keluh kesah dan duka cita. Itu doa Nabi waktu sapu muka selepas daripada salam. Ya Allah, ya Tuhanku, jauhkan aku dari keluh kesah dan duka cita. Ya Allah, ya Tuhanku, jauhkan aku dari keluh kesah dan duka cita. Faham mana ibarat? Dah. Jadi ni contoh yang hamba nak beri faham. Kalau sapu muka pun tak belajar, sampai satu masa kalau tuan-tuan diuji, tuan-tuan yang akan menjadikan orang yang memperolok-olokkan sapu muka. Maka begitu juga majlis maulid Nabi SAW. Boleh jadi pada waktu sekarang Allah Ta'ala beri rahmat, tuan-tuan golongan yang tak pertikai, tapi ditakuti dengan kejahilan yang ada, Allah Ta'ala boleh menerbalikkan kita menjadi orang yang kuat mempertikaikan majlis maulid Nabi SAW. Jadi insya-Allah oleh kerana itu, bila mana kita maklum bulan Rabiul Awal, satu bulan yang dinamakan sebagai bulan Maulid ataupun bulan Maulud, insya-Allah pada malam ini dan 3 kuliah yang akan datang. Kitab ni tuan-tuan 3 kali kuliah insya-Allah kita boleh khatam. Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan Jamadil Awal. Bulan 12, bulan 1, bulan 2 kita khatam kitab ni insya-Allah. Yang hamba akan membaca sebuah kitab yang kecil yang bernama Mustika Ajaib pada menyatakan hukum dan kelebihan membaca maulid Nabi kita SAW. Karangan daripada Haji Abu Bakar bin Haji Hassan daripada Muar Johor. Antara orang yang alim tuan-tuan, yang kalau tuan-tuan ziarah rumah beliau di Muar, penuh dengan maktabah, penuh dengan kitab-kitab hasil tulisan beliau. Usah kata kitab ulama, beliau pun antara penulis yang banyak menulis. Cuma kepada yang lain yang tak ada kitab, afwan lakum,
Sahabat hamba yang pegang kitab ni, hamba minta dia datang malam ni. Hamba kata nak start mengaji di sini. Tapi beliau ada urusan ke Hulu Langat. Dia minta maaf banyak-banyak. Dia tak boleh bawa kitab dan hadir. InsyaAllah pada kuliah yang akan datang, semua akan dapat kitab. Jadi bagi tuan-tuan yang ada kitab, tengok muka surat di hadapan. Mustika ajaib pada menyatakan hukum dan kelebihan membaca maulid Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, karangan daripada Haji Abu Bakar bin Haji Hasan daripada Muar Johor. Dan sebentar tadi pada awal-awal majlis kita telah bertawassul, kita telah berdoa kepada Allah dengan keberkatan para ulama, dengan keberkatan Nabi, keberkatan para sahabat Nabi, keberkatan para keluarga Nabi, keberkatan para ulama dan keberkatan ulama yang mengarang kitab ini. Mudah-mudahan majlis yang kita lakukan diberkahi dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Semua buka muka surat yang ke-9. Yang hadapan tu tuan-tuan, mukaddimah dia cerita bab tuan pengarang sahaja. Kitab ni bermula pada muka surat yang ke-9. Bagi tuan-tuan yang tak boleh baca Rumi, di belakang ada Jawi. Bagi tuan-tuan yang tak boleh baca Jawi, di hadapan ada Rumi. Kitab asalnya tuan-tuan dalam tulisan Jawi. Sebelum ni hamba bawa kitab yang original, ramai yang tak boleh baca. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi hamba terima kasih kepada sahabat hamba ni, dia buat baru, dia tulis pula dalam Rumi, maka memudahkan bagi tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi barakati ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Telah berkata musannif, tuan pengarang kitab ini, yang bernama Haji Abu Bakar bin Haji Hasan daripada Muar Johor. Yang pertama sekali, hamba nak tuan-tuan ambil manfaat, semua tengok di hadapan. Bila sebut bab pengarang, ingat, antara cara untuk memahamkan ilmu, antara cara untuk mendapat keberkatan daripada ilmu, di antaranya mengenali ataupun menghafali nama tuan pengarang. Ini adab. Setiap kali pegang kitab, kena tahu nama pengarang. Sebab tu tuan-tuan yang berada di hadapan hamba, satu perkara yang hamba nak share sedikit agar tuan-tuan memahami kehebatan ilmu ni bagaimana. Bila sebut ilmu, ilmu ni ada dua. Pertama, ilmu yang kita boleh dapat dengan cara barakah. Yang kedua, ilmu kita dapat tetapi dengan tak ada barakah. Sebagai contoh, tuan-tuan belajar di London, ada ilmu tak? Ada. Tuan-tuan duduk di Mesir, dapat ilmu. Tuan-tuan belajar di Tokyo, ada ilmu. Tuan-tuan duduk di India, dapat ilmu. Tuan-tuan duduk di Jordan, dapat ilmu. Tuan-tuan duduk di US, tuan-tuan dapat ilmu. Bermakna ilmu ni kita boleh dapat di mana-mana. Tetapi ingat, kepada pencinta kepada ilmu, orang yang mencintai ilmu, dia kena membedakan pula mana ilmu yang mengaji dapat barakah, mana ilmu yang mengaji keberkatan tak dapat. Sebagai contoh, jangan kata ilmu tuan-tuan, kitab pun ada jenis tuan-tuan baca kitab dapat barakah, ada jenis tuan-tuan baca kitab tak dapat barakah. Waktu hamba belajar pondok di Muar Johor, waktu cuti hamba balik, hamba beli satu kitab Mausu'ah. Mausu'ah ni dipanggil kamus dalam bahasa Arab. Bila hamba balik ke pondok, hamba tunjuk dengan tuan guru, cari-cari nama pengarang tak jumpa. Nama tajuk kitab ni Mausu'ah. Maka hamba tanya kepada tuan, dia kata kitab ni pengarangnya Yahudi. Yahudi. Dia alim bahasa, dia belajar bahasa Arab, kemudian dia mendalami bahasa Arab, kemudian dia mengkaji bahasa Arab, kemudian dia buat satu kamus yang ringkas dipanggil Mausu'ah. Maka tuan kata, nak ulang kaji boleh, nak baca boleh, nak belik-belik boleh, tapi keberkatan tak ada. Dah. Jadi ni contoh hamba nak beri faham. Ada kitab yang kita baca dapat barakah. Ada kitab yang kita baca sekadar dapat ilmu tapi keberkatan tak dapat. Kerana apa? Antara perkara yang penting yang hamba nak masukkan pada hati tuan-tuan, keberkatan merupakan satu perkara yang paling penting untuk mudah memahamkan kepada ilmu. Orang dulu kadang-kadang mengaji tak banyak. Orang dulu kadang-kadang mengaji tak hebat, tapi dengan berkat daripada ulama,
berkat daripada Tok Guru dia jadi hebat. Tok Guru hamba di Petani. Waktu hamba belajar dengan Tok Syekh Fakir Daud. Tok Syekh Fakir Daud duduk di Mekah 30 tahun. Sewaktu duduk di Mekah, beliau pernah belajar dengan Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili, pengarang kitab Penawar Bagi Hati itu. Beliau mengaji dengan Syekh Qadi cuma 5 tahun. Tahun yang keempat, Syekh Qadi mengarang kitab Penawar Bagi Hati di Makkatil Mukarramah. Dan Syekh Qadi Mandili sempat mengajar kitab tu di Mekah cuma setahun. Setahun lepas mengajar kitab tu, Syekh Qadi Mandili meninggal di atas riba Baba Daud, Tok Guru hamba Tok Pakir Daud. Maka Baba Daud cerita, dia kata, aku bersembang dengan Syekh Qadi, ya Syekh Qadi, mu nak pergi dah, banyak lagi kitab yang aku tak sempat mengaji dengan kamu. Syekh Qadi kata apa? Oi Daud, apa kitab yang aku mengajar, mu boleh mengajar. Ni barakah. Apa kitab yang aku mengajar, mu boleh mengajar. Bila Syekh Qadi meninggal, semua anak-anak murid Syekh Qadi pergi mengaji dengan Syekh Daud. Ni dipanggil barakah. Sebab tu orang pencinta kepada akhirat, pencinta kepada ilmu, walaupun dia nak cari ilmu, tapi ilmu yang paling penting, ilmu yang mendapat keberkatan. Hamba nak bagi lagi contoh lain. Bukan dengan niat nak perendahkan institusi yang sedia ada, tetapi tuan-tuan sebagai orang yang cerdik pandai, tuan-tuan boleh beza. Mengaji di pondok dan mengaji di universiti. Hari ini orang mengagungkan sistem universiti. Sebab apa? Ada sertifikat, ada gelaran, ada lakab, ada pula tanda dan sebagainya. Tapi mengaji pondok ada gelaran tak? Tak. Doktor pun tak ada, master pun tak ada, bachelor pun tak ada dan sebagainya. Tak ada gelaran. Orang tak nampak. Tetapi kalau tuan-tuan boleh membedakan istilah keberkatan, mengaji dekat U keberkatan tak ada. Hamba berani bercakap sebab hamba pernah duduk kolej, pernah masuk universiti walaupun sekejap. Habis mengaji pondok di Muar Johor, kalau ikut hamba nak terus pergi Petani, tapi mengenangkan amanah almarhum Tuan Guru Haji Ali, dia kata masuk sekejap kolej, ambillah, carilah dunia walaupun sikit untuk bekalan di kemudian hari. Hamba belajar masuk di Kolej Madiwa, Mahadul Ali Lidarasatil Islamiyah wal Arabiyah di Bagasserai, Perak. Hamba duduk di sana sepatutnya 8 bulan. Habis 8 bulan kami terus fly pergi Mesir. Nak diringkaskan cerita, waktu belajar di Madiwa, tuan-tuan, hamba sempat bertahan 3 bulan sahaja. Dari 8 bulan kursus tu sempat mampu bersabar 3 bulan. Kerana apa? Sistem kolej ni tak masuk dalam kehidupan kita. Hari pertama mengaji iqna', mengaji fiqh. Bila kami semua dalam kelas 80 orang, ustaz masuk mengenalkan diri. Dan kami pun sebagai pelajar mengenalkan diri masing-masing. Akhir sekali, bila semua dah kenalkan diri, ustaz tanya, semua ada kitab iqna'? Ada. Buka muka surat 80, babul bai'. Buka muka surat 80, babul bai', bab jual beli. Allahu Akbar. Muqaddimah tak baca walau sedikit, ulama pun kita tak terangkan, pengarang pun kita tak sebut nama, apatah lagi kita nak menghadiahkan Fatihah, langsung tak ada. Inilah yang berlaku di kolej ataupun universiti. Kerana apa? Sistem pengajian mereka menggunakan sistem muqarrar. Muqarrar ni apa? Benda yang masuk periksa, benda yang masuk dalam perasaan, maka itulah tajuk yang dia belajar. Betul ke tidak? Baik, hamba boleh buktikan. Tuan-tuan pergi Kota Damansara, cari di seksyen 7 satu ustaz, nama dia Ustaz Fairuz. Beliau ni pensyarah Universiti Islam Antarabangsa. Bukan student, pensyarah. Tiap-tiap bulan, hujung bulan datang ke pondok hamba muzakarah. Kerana apa? Beliau mengajar di UAE, beliau mengajar kitab Ihya Ulumuddin bagi Imam Munir Al-Ghazali. Dulu beliau tak faham bab barakah. Bila mengajar dekat UAE, dia jumpa bab-bab barakah, datang ke pondok hamba. Dia kata, Wan, orang lama dah kenal ni. Saya ni, kata dia, daripada mengaji sekolah menengah agama rakyat, sekolah menengah agama, kemudian masuk ke kolej, kemudian masuk ke UM, kemudian sambung ke Jordan, dapat master. Balik daripada Jordan, mengajar di UAE, dia mengaku satu kitab fiqh pun tak pernah khatam kulit ke kulit. Allahumma salli ala Muhammad. Satu kitab tauhid pun tak pernah khatam kulit ke kulit.
Satu kitab tasawuf pun tak pernah khatam kulit ke kulit. Dulu bagi dia rasa hebat. Cuma bila mana beliau dah mengajar kitab Ihya, dia jumpa bab barakah, akhir sekali dia kata, "Wan, aku tak puas hati. Selagi mana aku tak dapat khatam ikna kulit ke kulit, aku nak mengaji dan mengaji." Tengok, orang dah mula mencari barakah. Kenapa? Mengaji sampai Jordan, ada master, kitab tak pernah khatam daripada kulit ke kulit. Kerana apa? Mana yang masuk tajuk, itu yang dia belajar. Mana yang masuk periksa, itu yang dia mentelaah. Betul ke tidak? Tuan-tuan akui, itulah yang berlaku di sistem universiti kita pada hari ini. Sebab tu tak berjaya melahirkan cendekiawan ulama-ulama yang hebat. Jadi mudah-mudahan kita bukan memperendahkan institusi yang ada. Nak mengaji, you silakan. Tapi ajar anak kita, pergilah cari di pondok, carilah di masjid, carilah di surau. Sistem yang membawa keberkatan. Faham mana ibarat? Baik. Ni kalau syarah lagu ni 8 kali kuliah tak habis. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Telah berkata musannif dengan katanya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalina wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina, amma ba'du. Maka pada 5 Safar tahun Hijrah 1350 bersamaan 22 Jun tahun Masihi 1931, bermakna kalau kita tolak 2016, kitab ni dah hampir usianya 100 tahun. Hampir dekat 100 tahun dah. Baik. Telah bertanya kepada saya oleh setengah sahabat-sahabat saya daripada ahli-ahli gubahan setia Kelab Muar Johor. Dah. Satu hari, kawan-kawan Syekh Abu Bakar ni, dia jumpa Syekh Abu Bakar, dia tanya 3 soalan. Dia tanya 3 soalan. Yang soalan ni sepatutnya tuan-tuan pun kena ditanya dan tuan-tuan pun biar boleh jawab. Soalan yang pertama dia tanya, apakah hukum membaca kisah Maulid Nabi SAW dalam bulan Rabiul Awal, hamba tambah sikit atau bulan yang lainnya? Dah. Dia tanya soalan pertama, apakah hukum buat Maulid Nabi, buat kenduri kendara, panggil kumpulan barzanji, panggil kumpulan qasidah dan sebagainya, buat program kenduri kendara, buat ceramah, buat pula di rumah kita dan sebagainya. Jadi dia tanya apakah hukum. Bila sebut hukum cuma 5. Wajib, sunat, harus, haram, makruh. Tak ada yang lain. Maka bila hukum terpecah kepada 5. Jadi soalan yang pertama, apakah hukum buat membaca kisah Maulid Nabi SAW? Dan soalan yang kedua, dan adakah diberi pahala orang-orang yang memperbuatnya atau tiada? Buat Maulid Nabi dapat pahala tak? Ni nak cukur anak, dah kita panggil orang baca barzanji, baca qasidah, dapat pahala tak? Kita buat di rumah kita majlis Maulid Nabi, dapat pahala tak? Soalan yang kedua. Dan soalan yang ketiga, dan apa hari atau malam yang terlebih afdal bagi kita orang-orang Islam? Dah soalan yang ketiga, apakah hari-hari yang perlu kita besarkan, apakah malam-malam yang perlu kita besarkan sebagai orang Islam? Dah, perkara ni tuan-tuan antara perkara yang penting. Sebab kadang-kadang kepahaman berbeza dengan suasana. Hamba nak bagi contoh yang mudah. Kepahaman berbeza dengan suasana. Kalau kita faham Islam, raya yang besar raya apa? Raya haji, betul tak? Tetapi kalau kita syarah suasana, raya haji suasana besar tak? Dah. Tak nampak kita tengok orang bertakbir rumah ke rumah. Tapi raya puasa suasananya meriah, sampai bertakbir rumah ke rumah dan sebagainya. Walhal dalam Islam kepahamannya yang perlu dibesarkan hari raya akbar. Sehingga kata ulama 4 hari kena takbir. 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah kena takbir raya. Kalau raya puasa, bila sembahyang raya habis dah takbir raya. Betul ke tidak? Ni hamba nak buktikan kepahaman dan suasana. Contoh lain, bila sebut Maulid Nabi, antara kepahaman ulama nak bawa datang perlu dibesarkan di rumah-rumah, di tempat dan sebagainya. Hamba melihat suasana di Malaysia, jarang orang buat majlis Maulid Nabi di rumah masing-masing.
kebiasaan buat di padang, buat di masjid dan sebagainya. Tapi pengalaman hamba duduk di Patani, pengalaman hamba duduk di Aceh, walaupun 12 Rabiul Awal mereka mengadakan hari kebesaran, tetapi mereka lebih meriah buat di tiap-tiap rumah. Sebab tu waktu hamba di Petani, kami budak-budak pondok, kami namakan 2 bulan ni, Rabiul Awal dan Rabiul Akhir, sebagai bulan kenduri. Bulan kenduri. Kenapa tidak? Tiap-tiap malam rumah Tok Imam, besok malam rumah Tok Siak, lusa pula rumah Tok Nebel. Tok Nebel tu ketua kampung. Allahumma salli ala Muhammad. Tiap-tiap malam ada jemputan majlis Maulid Nabi SAW. Kita bersambung selepas azan. 3 minit lagi. 3 minit lagi. Baik. Begitu juga pengalaman hamba waktu di Aceh. Mereka lebih suka bermaulid di rumah masing-masing. Kerana apa? Bila mana kita akan mengkhatam kitab ini, tuan-tuan akan mendengar begitu banyak kelebihan. Bila mana diadakan majlis maulid Nabi di rumahnya kita, di terataknya kita, di tempat kita tinggal dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan kebaikan daripada kita mentelaah kitab ini, kita memahami hukum hakam, dan banyak lagi perubahan yang hamba nak kita ubah pada kehidupannya kita, daripada suasana kepada kepahaman, kepada ilmu. Habis. Dan apa hari atau malam yang terlebih afdal bagi kita orang-orang Islam? Jadi dia tanya 3 soalan. Soalan pertama, apakah hukum baca maulid Nabi? Soalan kedua, dapat pahala ke tidak? Soalan ketiga, apakah hari yang perlu kita besarkan? Apakah malam yang perlu kita besarkan? Habis 3 soalan. Maka apakala adalah pertanyaan sahabat saya itu dalam perkara-perkara yang sangat-sangat berharga dan besar faedahnya baginya dan bagi kita dan bagi saudara-saudara kita yang Islam yang tiada mengetahuinya. Lalu saya menjawab kepadanya, ya kawan-kawan, dengan perkataan saya, insya-Allah akan saya tuliskan jawapan bagi pertanyaan tuan itu. Tengok tawaduknya ulama. Bila ditanya soalan, Syekh Abu Bakar kata apa? Soalan ni bagus sangat, bermanfaat bagi saya yang tuan pengarang, dan bagi kita yang mengaji pada malam ni, dan bagi mereka-mereka yang tak hadir. Dengan arti kata, kalau tuan-tuan dah faham, kalau tuan-tuan mampu sampai, tuan-tuan sampaikan. Tapi kalau tuan-tuan tak mampu sampai pun tidak salah. Buktinya, dalam Islam ada beberapa grade-grade yang Allah Ta'ala aturkan. Ada dipanggil orang awam, ada dipanggil orang khawas, ada dipanggil para anbiya, ada dipanggil para rasul. Apa makna rasul? Rasul ni dia dapat wahyu, dia wajib sebarkan. Betul ke tidak? Apa makna nabi? Dia dapat wahyu, tak wajib sebarkan, pakai untuk diri sendiri. Begitu juga tuan-tuan, mana yang faham nak sebarkan, alhamdulillah. Ada jenis tak pandai bercakap, ada jenis tak pandai berbicara, maka tuan-tuan tak sebarkan pun tak apa. Sekurang-kurangnya kita tidak menolak dan kita meyakini serta memahami kelebihan maulid Nabi SAW. Habis 3 soalan. Kemudian pada 7 Safar 1350 bersamaan 24 Jun tahun Masihi 1931, bermakna 2 hari selepas ditanya, saya pun tuliskan dengan ringkas sahaja dengan pertolongan Tuhan, dan saya namakan ini risalah Mustika Ajaib. Mustika Ajaib. Mustika ni apa? Himpunan cerita-cerita. Ajaib ni apa? Yang pelik-pelik. Benda ni tak pelik, tapi Nabi sebut dah, Islam tu asalnya asing dan akhir sekali akan kembali kepada asing. Contoh, hari ni kalau orang masuk shopping komplek, kalau pakai miniskirt orang tak pandang pelik, betul tak? Tapi kalau pakai serban, pakai jubah masuk shopping komplek, pelik tak? Itu pelik. Sama juga majlis maulid, zaman-zaman ulama dahulu semua hidupkan maulid, tak pelik. Zaman sekarang ni kita nak agungkan Nabi, nak besarkan Nabi, nak sebut nama Nabi, orang nampak pelik. Sebab tu dia kata himpunan cerita-cerita yang pelik pada masyarakat. Walhal dia tak pelik. Wallahu a'lam. Nak azan ke? لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة
والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم أنت لها ولو عزمت فرجها بفضل بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف dengan katanya, saya jawab Allahumma hidayatan lis-shawab. Jawapan yang pertama, kata Imam Al-Hafiz As-Sayuti dalam Babul Walimah. Dah. Antara poin yang kedua yang tuan-tuan perlu faham, dalam kitab yang bernama Mustika Ajaib ni, secara keseluruhannya bukanlah hasil tulisan beliau, tidak. Syekh Haji Abu Bakar yang dia tulis cuma muqaddimah yang asal dan di belakang sedikit. Tetapi di pertengahan kitab, semua itu merupakan runtaian daripada kitab-kitab ulama-ulama yang lain. Syekh Abu Bakar ambil daripada kitab Imam Sayuti, dia buh dalam kitab Mustika Ajaib. Dia ambil dalam kitab Imam Nawawi, dia buh dalam kitab Mustika Ajaib. Bermakna secara ringkasnya, kita boleh namakan kitab Mustika Ajaib ni seolah-olah kamus yang membawa dalil daripada kitab-kitab yang lain yang kita tak pernah jumpa. Dah, ataupun ringkasan. Yang pertama sekali bagi menjawab 3 persoalan tadi, maka dia membawa datang sebagaimana kata Imamul Hafiz As-Sayuti dalam Babul Walimah. Walimah ni tulis bab kenduri. Dah, antara bahasa Arab yang kita pakai begitu lama. Walimah ni kenduri lah. Sebagai contoh, hamba nak buktikan lagi tuan-tuan, semata dengan ilmu kita boleh membedakan satu perkara itu adat ataupun ibadat. Semata dengan ilmu tuan-tuan boleh membedakan perkara itu budaya ataupun agama. Sebagai contoh bab majlis Maulid Nabi, kadang-kadang ramai lagi yang tak boleh membedakan Maulid Nabi ni ibadat ke ataupun adat, budaya kan ataupun agama. Sebagai contoh, hamba buktikan dalam bab walimah. Walimah ni dalam bab kenduri kahwin. Tuan-tuan, besok lusa hari Sabtu Ahad masih lagi ada jemputan kenduri kenara. Dah, tuan-tuan pergi satu jemputan, tengah-tengah makan kenduri ni, tiba-tiba DJ yang bertugas berkata apa? Dan diumumkan kehadiran kedua mempelai yang diraikan pada tengah hari ni. Gedebak-gedebak, gedebung. Baik, pada kebiasaan dalam majlis walimah orang Melayu, bila pengantin datang akan dialunkan paluan kompang. Hamba nak tanya tuan-tuan yang alim, paluan kompang yang mengiringi pengantin adat ke budaya ke agama? Sudah. Budaya ke agama? Deng Allahumma salli ala Muhammad. Apa yang hamba nak bedakan? Kalau tuan-tuan memahamkan pukulan kompang yang mengiringi pengantin tuan-tuan katakan budaya, maka apa yang berlaku, tuan-tuan akan meneruskan makan dan tuan-tuan tak akan menghormati majlis walaupun sedikit. Nak tengok kepada pengantin pun bini orang dah, contoh bukan anak dara lagi. Tuan-tuan makan, sekali lagi tuan-tuan jumpa tuan rumah holo sikit dan sebagainya, pergi pula ke majlis yang lain. Tetapi berbeza kalau tuan-tuan mengetahui pukulan kompang yang mengiringi pengantin bukan budaya tetapi agama. Bila mana kita mendengar hadis-hadis dari Nabi SAW, di antaranya satu hadis yang dirawikan daripada At-Tabarani, juga termaktub dalam Sahihut Tirmizi, bersabda oleh Nabi SAW dalam satu hadis yang bertaraf hasan, kata Nabi, a'linu hazan nikah waj'aluhu fil masajid wadribu alaihi bid-dufuf au kama qala. Artinya apa? A'linu hazan nikah, iklankan nikah. Buat akad nikah, buat surat, buat apa tu, buat kad. Ni pakat-pakat datang anak aku nak menikah ni. Ada hari Sabtu ni 24 hari bulan. Waj'aluhu fil masajid. Sunat akad nikah buat dalam masjid. Habis akad nikah buat apa? Ambil bini bawa balik ke? Tak. Kata Nabi, wadribu alaihi bid-dufuf. Maka palulah mereka itu dengan gendang. Dah, ataupun tempat kita palulah mereka itu dengan kompang. Maka hamba nak tanya kali kedua, kompang yang dipalu ketika kedatangan mempelai budaya ke agama? Sudah, Allahumma salli ala Muhammad. Budaya ke agama?
Jadi hamba nak buktikan peranan ulama-ulama Nusantara yang datang pada zaman 80-an, 70-an, 90-an, bukan ulama-ulama yang membawa bid'ah pada kehidupannya kita, tapi ulama-ulama yang mengkaji hadis Nabi, yang mengkaji tata cara hidup Nabi dan sebagainya, sehingga diterjemahkan kepada masyarakat. Maka telah menjadi perkara yang begitu masyhur. Bila mana berlakunya majlis pengantin, maka dialunkan dengan paluan kompang. Hamba sebut kali kedua, paluan kompang bukan budaya orang Melayu, tapi satu perkara yang telah disebut semenjak zamannya Nabi SAW. Nabi sebut wadribu alaihi biddufu, maka palulah mereka itu dengan paluan gendang, palulah mereka itu dengan paluan kompang. Jadi tuan-tuan boleh berubah sedikit saja. Bila hari Sabtu Ahad ni, kalau ada jamuan jemputan makan kenduri, tengah-tengah makan kenduri, kalau pengantin datang, maka hamba minta jangan hormat pengantin, tak ada masalah, kita hormat majlis. Ya Allah, Nabi sebut bila pengantin datang arak mereka dengan paluan kompang. Aku nak berhenti makan sekejap, nak hormat apa yang Nabi sebut, aku nak hormat apa yang Nabi ajar. Biar pengantin lalu, dipalu paluan kompang. Habis dia sampai dekat meja makan, kita sambung makan balik. Kerana apa? Aku nak besarkan akan sunnah Nabi SAW. Faham mana ibarat? Dah habis. Tu baru bab walimah. Banyak lagi tuan-tuan. Dah. Masalah menepung tawar. Menepung tawar ni kadang-kadang bila kita tak belajar sunnah, yang berlaku pada hari ini bila mana kita tak mempelajari dengan cara yang baik. Kalau di hadapan hamba ni ada orang Aceh, betulkan kalau hamba salah. Dulu tuan-tuan, hamba orang yang anti bab menepung tawar. Dah kita jahil, kita sangka menepung tawar ni perkara amalan Hindu. Bila hamba belajar di Aceh, ulama-ulama di sana, tok-tok guru di sana, habis akad nikah anak murid dia tepung tawar. Kita pun nak mengkaji, kita pun nak bertanya. Dah Abu Panten, dia buka kitab, dia tunjuk kepada kita hadis-hadis, dah perkara perbuatan para as-sahabah. Sunat kita menepung tawar 3 perkara, 3 tempat. Yang pertama, selepas akad nikah. Dah. Cuma yang tak betul sekarang ni, dia tepung tawar pakai berah. Yang tu tak betul. Sebab apa? Bila kita tepung tawar pakai berah, pengantin boleh makan berah tak? Tak. Yang boleh makan berah tu ayam. Allahumma salli ala Muhammad. Yang disunnahkan menggunakan air zam-zam dan wangi-wangian serta bunga. Dah. Hamba belajar di Aceh, berlaku banyak kali. Habis akad nikah, dah, maka setelah dibaca apa tu? Lepas akad nikah tu baca apa? Tok Imam ta'liq. Lepas baca ta'liq, dah, Abu ambil air zam-zam, dia percik di atas wajah kedua pengantin. Perempuan duduk sebelah, dia ambil air zam-zam, dia mercik di atas wajah, di atas bahu pengantin. Kemudian dia ambil pula bunga yang telah dihiris-hiris, dia ambil pula, diletakkan di telapak tangan keduanya. Sunnah yang betul, diletakkan bunga supaya digosok. Sebentar lagi pengantin nak bersalam dengan orang yang datang. Bila digosok dengan bunga, akan menjadi wangi-wangian. Adat orang Melayu, bila tengah bersanding, dia letak bunga, si pengapit dia buang. Allahumma salli ala Muhammad. Tu yang tak betul. Orang letak bunga dia buang, orang letak bunga dia buang. Bunga tu nak ditekap, nak digosok supaya menjadi wangian untuk bersalaman dengan orang yang datang. Baik, maka kata ulama 3 tempat sunat kita menepung tawar. Tapi kaedahnya pertama dengan air zam-zam, dan ada doa yang diajar oleh sahabat, dah, yang membawa kepada kita kekuatan. Yang pertama ketika sebelum nak berkhitan, dah, sebelum nak sunat tu tepung tawar. Tepung tawar dah dahulu. Orang Melayu buat dah. Berlaku setengah-setengah tempat dia tepung tawar. Cuma cara tu kena belajar. Yang kedua kata ulama selepas akad nikah. Lepas akad nikah terus tepung tawar. Yang salah duduk atas pelamin, orang yang bukan mahram duk tengok, duk tayang dan sebagainya, tepung tawar. Yang tu tak betul. Yang betul lepas akad nikah tepung tawar terus. Dan yang ketiga kata ulama, selepas daripada khatam Al-Quran. Lepas khatam Al-Quran kita tepung tawar. Dah, kerana ada doa-doanya yang diajar oleh as-sahabah yang datang daripada baginda Nabi SAW untuk memberi mereka kesegaran, memberi mereka kekuatan. Tuan-tuan maklum, orang nak bersunat ni gemuruh tak? Gemuruh. Nak khatam Quran gemuruh tak? Gemuruh. Lepas akad nikah gemuruh tak? Oh sudah, tak gemuruh dah. Dia gemuruh sebelum akad nikah. Allahumma salli ala Muhammad. Yang tu semua bab walimah. Dah, panjang kalau kita nak bicarakan. Habis. Dah. Cuma kitab tu, dah, nak jadikan cerita. Hamba balik daripada Aceh.
Satu hari hamba bawa kereta, letak beg tu di sebelah kiri. Bawa Proton sampai dekat Pandan. Waktu tu aircon rosak, tingkap terbuka. Orang curi beg. Allahumma, setengah-tengah traffic light kita berhenti, budak motor lalu curi beg. Dia ingat ada beg tu beg laptop, dah dalam tu penuh dengan kitab dan serban. InsyaAllah orang yang curi tu hari ni alim lah. Kita yakin. Allahumma salli ala Muhammad. Orang yang curi tu hari ni alim dah. Dalam tu ada kitab, ada serban dan sebagainya. Baik, sambung. Kata Imamul Hafiz As-Sayuti dalam Babul Walimah, dalam bab kenuri, adalah padaku bahawasanya asal beramal membaca kisah Maulid Nabi SAW itu, iaitu berkumpulnya manusia dengan membaca Al-Quranul Syarif seberapa sedapatnya. Dia cerita kepada kita kebiasaan kalau orang buat maulid ni apa. Dia bagi ringkasan. Yang pertama, kalau nak buat maulid, buka dengan baca Al-Quran. Banyak mana pun tak apa, sikit pun banyak pun tak ada masalah, seberapa sedapatnya. Satu. Yang kedua, dan membaca akan kisah permulaan pekerjaannya Nabi SAW. Kemudian cerita pula bab kelebihan Nabi, cerita pula sejarah hidup Nabi. Dua, sama ada cerita tu dengan cara ceramah ke, dengan cara bernasyid ke, dengan cara berqasidah ke, dan sebagainya, cerita. Dan barang yang telah berlaku daripada diperanakkan akan dia SAW daripada beberapa mukjizat. Cerita pula mukjizat Nabi waktu beranak, mukjizat Nabi waktu bersalin, mukjizat Nabi waktu kecil. Kerana kita beriman dengan Nabi bukan pada ketika umur 40. Nabi ni tuan-tuan daripada kecil Allah Ta'ala pelihara dah. Nabi ni tuan-tuan daripada kecil maksum, tak berdosa dah. Dalam satu riwayah, Allah Ta'ala nak jaga Nabi daripada kecil lagi. Pada umur Nabi 6 tahun, suatu hari kawan-kawan dia diajak pergi funfair. Bahasa kita lah, bukan bahasa Nabi, tak dah. Ni kawan-kawan dia ajak Muhammad. Ya Muhammad, jomlah pergi bersukaria bersama dengan kami, ajak pergi funfair. Nabi ni seronok lah, budak lagi nak bersukaria. Maka bila mana mereka berempat dalam perjalanan menuju ke sebuah tempat bersukaria, tiba-tiba sampai dekat sebuah pohon. Nabi kata, wahai kawan-kawan, aku berasa letih sekejap, nak duduk sekejap untuk berehat. Bila Nabi duduk saja, tiba-tiba tertidurlah Nabi SAW. Pada hakikatnya bukan Nabi tidur, Jibril turun dan menidurkan Nabi. Kawan-kawan dia gerak, ya Muhammad bangun, ya Muhammad bangun, kita nak meneruskan perjalanan, nak pergi bersukaria ni. Tidur tak sedar diri. Maka 3 sahabat tadi meninggalkan akan baginda Nabi SAW. Habis bergembira dan bersukaria, maka lalu mereka mendatangi akan Nabi. Dia gerak-gerak, Nabi terus jaga. Maka bila Nabi jaga, dia cucuklah, ya Muhammad, rugilah kamu, tadi kami bersukaria walhal kamu tertidur. Kata Nabi, nak buat macam mana, aku letih sangat. Allahumma salli ala Muhammad. Hakikatnya Nabi Allah Ta'ala nak pelihara, walaupun sekecil-kecil dosa Nabi tak buat, sekecil-kecil maksiat Nabi tak buat, walaupun bersukaria. Jibril turun menidurkan akan Nabi SAW. Tu cerita mukjizat Nabi. Habis. Kemudian diberi akan mereka itu jamuan. Dah tuan-tuan nak buat maulid dekat rumah, 4 syarat saja. Pertama, buka dengan Quran. Sekurang-kurangnya Fatihah. Yang kedua, cerita bab kelebihan Nabi. Sama ada cerita tu dalam bentuk ceramah ke, dalam bentuk bersembang ke, dalam bentuk syair ke, dalam bentuk gurindam ke, dalam bentuk qasidah ke, tak ada masalah. Sebab tu cerita syair ni tuan-tuan, pada kuliah yang akan datang hamba akan cerita dengan tuan-tuan maklumat yang begitu banyak. Qasidah ni ada ke tidak di zaman Nabi, kita cerita. Bergendang ni ada ke tidak di zaman Nabi, kita bawa dalil. Ni bersyair ada ke tidak di zaman Nabi, kita bawa hujah dan sebagainya. Nak tolak macam mana, penuh dengan dalil dan hujah. Yang kadang-kadang cara mereka nak pertikai mudah. Bila bawa dalil, dia kata hadis tu daif. La ilaha illallah. Mudah kata daif. Baik, habis. Kemudian diberi akan mereka itu jamuan. Lepas cerita bab Nabi, cerita pula mukjizat Nabi, kemudian buat kenduri kenara. Maka iaitulah setengah daripada bid'ah yang hasanah. Bukan hamba kata, bukan Haji Abu Bakar kata. Yang kata bid'ah hasanah Imam Sayuti. Bid'ah memang tak berlaku zaman Nabi, tapi hasanah, benda tu ada kebaikan. Sebagai contoh begini, kalam ni biar tuan-tuan boleh jawab.
Bila sebut bid'ah, bid'ah ada 5. Ada bid'ah yang wajibah, wajib. Zaman Nabi tak ada. Tapi selepas kewafatan Nabi, benda tu kena buat. Kalau tak buat, rosak agama. Apa dia? Siapa boleh jawab? Dah, kalau orang tanya, tuan-tuan boleh, biar boleh jawab. Penulisan Al-Quran. Bid'ah zaman Nabi tak ada. Nabi tak suruh tulis Al-Quran. Dah? Tetapi sahabat tengok banyaknya para hufaz yang mula kehilangan hafalan mereka. Sebab daripada 124,000 sahabat Nabi, kata setengah riwayah 240,000 sahabat Nabi, dua-dua pendapat ni betul. Yang diijmakkan 1, 2, 4. Yang tak diijmakkan kerana bercampur pula sahabat-sahabat yang di luar, sahabat-sahabat yang beriman dengan sahabat lain, macam di Yaman dan sebagainya. Banyak lagi sahabat yang masuk Islam tapi tak sempat jumpa Nabi. Kata setengah ulama 240,000. Tapi yang jumhur 124,000. 124,000 ni bukan semua hafiz Quran, bukan semua hafal hadis dak. Sebab tu bila zaman Sayyidina Osman, maka Quran mula ditulis. Maka terdapat, kalau hamba tak salah, kalau hamba salah perbetulkan, 8 mashaf yang ditulis pada zaman Sayyidina Osman. Dah? Bid'ah Nabi tak pernah suruh, Sayyidina Osman buat. Dah? Jadi itu bid'ah yang wajibah. Yang kita bicarakan pada malam ini, bid'ah yang hasanah, yang ada kebaikan, yang diberi pahala akan orang yang memperbuat akan yang demikian itu. Buat maulid dapat pahala, buat berzanji dapat pahala, buat qasidah dapat pahala. Kerana apa? Kerana membesar dan menghormatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menzahirkan kesukaan dengan diperanakkan akan dia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak dapat tidak, kata Imamul Hafiz As-Sayuti, buat maulid ni dapat pahala, dah, buat qasidah ni dapat pahala, buat burdah ni dapat pahala, kerana ia merupakan satu perkara yang membesar dan menghormatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan telah berkata Syekhul Islam, bagi kerajaan Baladillahil Haram Makkah Al-Musharrifah, Al-Arifu bi Rabbih Mannan, As-Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan. Tuan-tuan buat nota sikit. Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan antara merupakan bekas mufti Makkatil Mukarramah. Beliau merupakan bekas mufti Mekah. Dah. Banyak mufti Mekah yang alim-alim yang masyhur ni banyak. Dah. Dalam kitabnya yang bernama As-Sirah An-Nabawiyah, dia kata apa? Bahawasanya telah berlaku oleh adat manusia, apabila mendengar mereka itu pada menyebut diperanakkan akan dia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdiri mereka itu kerana membesar dan menghormatkan akan dia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini berdiri mustahsan, iaitu dituntut baik, kerana barang yang ada padanya daripada membesar dan menghormatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan telah memperbuat akan yang demikian itu oleh beberapa banyak ulama-ulama yang diikut akan dia. Ini juga satu amalan yang pengalaman hamba kalau ditanya banyak tak boleh jawab. Ni Habib Syekh datang, tengah-tengah qasidah burdah baca matan maulid, tengah-tengah qasidah baca matan berzanji, tengah-tengah qasidah burdah baca matan-matan ad-dibai dan sebagainya. Kemudian tiba-tiba Habib Syekh pun berdiri, contoh. Dah? Dan kita pun pakat berdiri. Allah ya Nabi salam alaika. Betul ke tidak? Baik. Ataupun suasana yang lain, tuan-tuan buat majlis akikah nak. Buat majlis akikah, panggil orang kampung buat berzanji. Contoh. Dah? Baca pasal yang pertama, baca pasal yang kedua, baca pasal yang ketiga, baca pasal yang keempat, baca pasal yang kelima. Habis pasal yang kelima, semua pakat-pakat bangun. Allah ya Nabi. Lepas tu tuan rumah bawalah anak dan sebagainya, dicukur jambul, dipotong rambut dan sebagainya. Betul ke tidak? Baik. Pengalaman hamba, tatkala ditanya berkenaan berdiri ni, banyak orang tak boleh jawab. Sedangkan ada yang kadang-kadang mengeluarkan jawapan yang tak sesuai bagi orang awam. Hamba pernah tanya beberapa orang, tuan-tuan, kita nak cuba uji mereka sejauh mana kepahaman mereka berkenaan berdiri. Ada yang menjawab, bila ditanya kenapa berdiri, dia kata hadirlah Nabi SAW. Bila Nabi datang, kami pun bangun.
Hamba tanya dia, mu nampak ke Nabi datang? Allahumma salli ala Muhammad. Banyak yang kata berdiri sebab apa? Nabi hadir. Maka ingat, hamba nak pertegaskan pada malam ini, jangan menjawab satu perkara yang kita was-was ataupun tak berlaku pada kehidupannya kita, kerana itulah fitnah yang besar pada agama. Maksud hamba begini, hamba bukan menafikan kehadirannya Nabi pada majlis maulid. Dalam kitab Fatwa Al-Hadisiyah karangan Asy-Syaikh Ibnu Hajar Al-Haytami menceritakan begitu banyak dalil berkenaan yaqazah, bertemunya Nabi pada ketika jaga mimpi dan sebagainya, banyak hujah. Tetapi kalau kita tak melalui maqam ini, jangan sebut kata Nabi hadir. Satu fitnah kepada agama. Walhal kita tak nafi. Kalau kata Nabi hadir pun kita akan berkata wallahu a'lam. Baik. Kesimpulannya, bila sebut hadirnya Nabi ni tuan-tuan, banyak kepahaman yang ulama nak bawa datang. Ada yang kata hadir dengan makna zahir. Ada kata hadir dengan makna kepahaman ataupun batin. Sebagai contoh, bila kita dengar maulid, oh, sifat Nabi begini, perangai Nabi begini, Nabi jalan begini, Nabi duduk begini, Nabi bercakap begini. Lepas tu kita balik, aku nak cuba praktikkanlah amalan Nabi. Nabi hadir tak? Tuan-tuan boleh faham tak? Kita dengar maulid, dah? Dengar maulid, baca maulid Barzanji, dah? Sebab tu kepada muslimat ataupun muslimin yang masih lagi ada kumpulan Barzanji, hamba minta dengan kerana Allah, tolong berubah sedikit sahaja. Tolong berubah sedikit sahaja. Banyak yang baca maulid tak faham makna. Kalau tuan-tuan baca maulid faham makna, insya-Allah tuan-tuan akan zauq dan wujudan dengan apa yang dibaca. Maulid tu tuan-tuan karangannya hebat, ceritanya hebat, kepahamannya hebat. Tapi banyak baca tak faham. Al-jannatu wa na'imuha sa'adu liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Allah Allah Allah. Tu yang background. Dah? Abtadi'ul imla'a bithmi dzatil aliyah. Allah Allah. Tu setengah jam dah. Dah? Mustadirran faidal barakati ala ma analah wa aula. Perut lapar dah. Allahumma salli ala Muhammad. Bila dengar Barzanji tak faham, otak ke lain, perut ke lain. Dah? Ayam dah bau dah ni. Baik. Jadi hamba minta kepada tuan-tuan, kalau masih lagi ada kumpulan Barzanji, teruskan satu perkara yang begitu hebat, tapi ubah. Baca rawi yang pertama dengan Arab, kemudian balah lagi sekali dengan terjemahan bahasa Melayu. Tak berlagu pun tak apa. Hamba yakin tuan-tuan boleh menghadirkan Nabi pada kehidupannya kita. Ni makna Nabi hadir. Kita nak praktik perangai Nabi, sifat Nabi, duduk Nabi, berjalan Nabi, bercakap Nabi, meniaga Nabi, cara Nabi, semuanya diceritakan dalam kitab Maulid. Dah? Jadi inilah yang dimaksudkan dengan hadirnya Nabi. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, apa yang ulama nak gambarkan, berdiri ketika maulid ni pertama sekali, satu perkara yang perlu kita fahami, bukan perkara yang bid'ah, dan perkara yang mustahsan dituntut baik untuk dibuat. Cuma bagaimanakah kepahamannya, insya-Allah kita bersambung pada kuliah yang akan datang dengan katanya, dan telah berkata Al-Halabi dalam kitab As-Sirah, maka telah menghikayat oleh setengah mereka itu, wallahu alam. Kita berhenti di situ dan kita akan bersambung pada kuliah yang akan datang, bagaimana yang dikatakan kepahaman berdiri itu, apa maksudnya, apa yang perlu kita hormat, apa yang perlu kita besarkan. InsyaAllah kita akan bersambung pada kuliah yang akan datang. Wallahu alam. Tak faham tanya, tak tanya faham. Soalan. Seperti biasa hamba tunggu. Sebab mengaji ni kena ada syarat. Mengaji 4. Pertama kena ada guru, kedua kena ada murid, ketiga kena ada kitab, keempat kena ada soalan. Cukup 4 ni baru sempurna nama kita mengaji. Hamba minta satu soalan. Syekh tanya. Ya? Yang kelima. Baik, ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang haram, ada bid'ah yang harus, ada bid'ah yang apa tu?
yang sunat, ada bid'ah yang makruh. Cuma itu secara pecahan yang banyak. Cuma kata setengah ulama nak permudahkan kalam, daripada 5 ni dibahagi ke 2. Ada bid'ah yang hasanah, bid'ah yang elok. Elok tu ada wajib dan ada sunat. Ada bid'ah yang dipanggil bid'ah yang dolalah, yang sesat, iaitu dengan makna bid'ah tu sama ada bid'ah yang haram atau bid'ah yang makruh. Cuma insya-Allah pada kuliah yang akan datang, pada tiap-tiap satu bid'ah tu kita akan bawa contoh. Macam mana yang makruh, macam mana contohnya. Yang sunat, macam mana contohnya. Yang haram, macam mana contohnya. Wallahu alam, agar kita faham usul fiqh walaupun sedikit. Baik, soalan yang lain. Syekh, soalan. Yang lain belakang. Baik, kalau tak ada soalan, madai pertemuan kita pada malam ini. Mana yang baik itu datang daripada Allah Ta'ala, mana yang tak baik itu datang daripada kelemahan hamba sendiri. Mana-mana yang tak dapat kitab, insya-Allah pada kuliah yang akan datang, hamba akan bawa kitab, semua akan dapat. Sebab afwan lakum, hamba sampaikan kemaafan daripada sahabat yang tak sempat nak hadir untuk bawa kitab pada malam ini kerana beliau ke Hulu Langat. InsyaAllah pada kuliah yang akan datang kita akan bawa. Cuma satu risalah harganya RM5. Kalau tuan-tuan nak bagi lebih untuk pembangunan pondok hamba Riyadhud Du'afa wal Masakin di Subang Bistari, hamba ada pondok bukan tahfiz, pondok pengajian kitab dan bahasa Arab. Kita mengaji bahasa Arab, mengaji kitab-kitab fiqh, tauhid, tasawuf, usul fiqh, mantik, balaghah, bayan, badi' dan sebagainya, mengaji sebesikit bahadi. Mudah-mudahan melahirkan sekurang-kurangnya orang yang mampu menjaga diri sendiri dan sebagainya. Jadi bagi tuan-tuan yang nak tanya bab berkenaan pondok, insya-Allah boleh bertemu kemudian. Dan bagi tuan-tuan juga yang nak infak berkenaan pondok juga, ahlan wa sahlan, dialu-alukan. Mudah-mudahan apa yang kita infakkan menjadi satu perkara yang pasti di akhirat kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Thumma inna 'alaina bayanah. Bal huwa Qur'anun Majid fi lawhin mahfuz. Sanuqri'uka fala tansa. Ya Allah, apa-apa yang kami dengar janganlah engkau lupakan. Ya Allah, apa-apa yang kami tulis janganlah engkau lupakan. Ya Allah, apa-apa yang kami baca janganlah engkau lupakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sirri hayatil wujudi wa sababil a'zami likulli mawjudin salatan tuhafizuna bihal Qur'an wa tufahimuna bihal ayat wa tahfazna biha su'al qawli wal amali wan niyat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin.